Didik TV KPM. Aduh, macam mana nak jawab soalan ni? Apakah maksud tindak balas redox? Hai, Wafi, tahu tak? Tak tahu? Wana pun tak tahu? Sakit gigi? Aduh, macam mana sakit gigi ni? Saya tahu siapa yang tak sakit gigi dah boleh bagi tahu saya jawapannya. Cikgu apa nama dia? Jom tengok profil guru kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan pelajar paling pintar dan cemerlang iaitu Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid tadi pun tertanya-tanya kan. Apa jawapan ni tadi Abang Akmal? Apakah maksud tindak balas redox? Jangan pening-pening kepala. Sebab itulah sekarang ini kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Cikgu Nik Adiwati. Cikgu, apa khabar Cikgu Nik? Baik Akmal. Alhamdulillah. Saya baik, cuma saya pening kepala macam mana nak jawab soalan tadi tu Cikgu. Sabar-sabar nanti. Okey, tapi sebelum tu Cikgu Nik, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini. Kita bersama dengan Cikgu Nur Atika. Apa khabar Cikgu Atika? Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Baik Cikgu, kali ini di dalam mata pelajaran kimia, bab yang kita akan belajar iaitu keseimbangan redox. Betul ke saya sebut Cikgu? Betul. Dan katanya juga kita akan bersama dengan anak-anak murid cikgu. Siapa mereka ni Cikgu Nik? Baik, anak-anak murid saya hari ini. Okey, barisannya ialah Muhammad Anik. Okey, hai Anik. Hai. Okey, yang kedua ialah Sri Harinat. Hai Sri. Hello. Okey, yang ketiga ialah Nur Amira. Hai Amira. Banyak lebih nota kat belakang tu Cikgu, saya tengok. Ya. Dan yang terakhir ialah Andy Sakina. Hai Andy. Apa khabar Andy? Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini dalam Sukses SPM 2022 untuk kita belajar mata pelajaran kimia bab keseimbangan redox. Jadi Cikgu dah bersedia Cikgu? Sudah. Okey, mari kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Nik. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay, tadi Akmal nak tahu apakah maksud keseimbangan redox. Baiklah. Okey, sebenarnya dalam tajuk keseimbangan redox, ia merupakan bab 1 tingkatan 5, kimia tingkatan 5. Baik, kat sini kita ada 6 subtajuk, iaitu pengoksidaan dan penurunan, keupayaan elektrod piawai, sel kimia, sel elektrolisis, pengekstrakan logam dari bijinya dan pengaratan. Okey, untuk kali ini oleh kerana subtajuknya terlalu panjang. Jadi cikgu akan terangkan subtajuk yang cikgu tandakan sahaja itu. Okey, iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okey, untuk mula-mula sekali kita kena pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox. Ini cikgu nak menjawab pada persoalan ramai dan juga persoalan Akmal tadi. Ya, cikgu. Okey, sekarang maksud tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Itu maksudnya. Ya, itu maksud tindak balas redox. Kita akan kupas lagi apakah maksud pengoksidaan dan penurunan. Okey, sebelum itu, dari mana asal perkataan redox? Sebenarnya perkataan redox ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu redox. Yang mana redox, read ialah daripada perkataan reduction, dan ox ialah daripada perkataan oxidation. Dalam bahasa Melayunya, penurunan pengoksidaan. Jadi diringkaskan menjadi redox. Itu dia cikgu. Mungkin sebelum kita nak berhenti rehat ni cikgu kan, mungkin cikgu boleh beritahu juga kepada murid-murid kenapa mereka kena beri tumpuan yang sepenuhnya di dalam bab ni. Sebab ramai yang mengatakan, ini bab yang paling sukar ni, nak faham ni. Betul ke cikgu ni? Betul. Sebenarnya ini adalah satu bab yang mencabar. Pengetahuan daripada tingkatan 4 contohnya mengetahui persamaan kimia, membuat persamaan kimia seimbang, membina persamaan setengah, membina persamaan ion, semuanya sudah dibelajar masa di tingkatan 4. Dan bila naik ke tingkatan 5, semua itu telah dikumpulkan dalam
bab yang ini. Itu yang menjadi cabaran kepada murid-murid kita lah. Baik, kepada murid-murid semua, jangan pening kepala dulu. Kita baru je nak mulakan cikgu ni kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nik kita. Cikgu, saya nak teruskan saya punya pembelajaran bersama dengan Cikgu Nik. Boleh ke? Boleh. Okey, jom. Silakan Cikgu. Nama Cikgu terkejut. Terima kasih. Okey, untuk tajuk keseimbangan ridok, tadi Cikgu kata untuk subtajuk yang pertama iaitu pengoksidaan dan penurunan, bagaimana murid-murid nak menghafal dan Cikgu ada tips kat sini. Baiklah, untuk kita ada bahagian proses pengoksidaan, dan bahagian penurunan. Okey, dari segi oksigen, terma oksigen, sesuatu bahan kimia jika dia mengalami pertambahan oksigen semasa tindak balas, kita panggil dia pengoksidaan. Proses itu pengoksidaan. Nama pun bila tambah oksigen, so jadi dia akan jadi pengoksidaan. Okay. Dan sebaliknya, jika sesuatu bahan kimia tu dia mengalami kehilangan oksigen, jadi kita panggil dia penurunan. Penurunan. Okey. Baik. Itu dari segi satu sifat sajalah, iaitu penambahan dan pengurangan dan kehilangan oksigen. Kita ada juga dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen. Hidrogen juga adalah satu bahan kimia, unsur kimia. Okey, jika hidrogen kehilangan dalam sesuatu bahan tindak balas, juga kita panggil pengoksidaan. Okey. Dan sebaliknya, jika sesuatu bahan kimia menerima hidrogen, itu tindak balas penurunan. Dia terbalik, dia ada terbalik dengan oksigen. Okey, seterusnya ialah kehilangan dan juga kehilangan dan juga penambahan elektron dalam sesuatu bahan kimia tersebut. Jika sesuatu bahan kimia kehilangan elektron, kita panggil dia pengoksidaan. Proses pengoksidaan. Manakala jika bahan kimia itu mengalami penambahan elektron, dia menerima elektron, bahan kimia menerima elektron. Okey, proses itu merupakan proses penurunan. Okey. Okey, kemudian yang terakhir sekali, macam mana kita nak tahu dari segi pengoksidaan dan penurunan, ada dari segi nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ni ialah nombor bahan kimia yang ada di atas simbol sesuatu bahan kimia itulah. Contohnya hidrogen ion. Ion hidrogen mempunyai H positif 1. Jadi nombor pengoksidaan ni adalah positif 1. Okey, murid-murid dah tahulah pasal ni. Okey, jadi jika nombor pengoksidaan sesuatu bahan kimia itu bertambah, itu kita namakan proses pengoksidaan. Manakala sebaliknya lah, jika nombor pengoksidaan sesuatu bahan kimia berkurang, sesuatu unsur berkurang, proses itu dinamakan penurunan. Okey, tips dari cikgu untuk susunan macam mana murid nak hafal pengoksidaan dan penurunan dalam 4 segi ni. Okey, kita ada oksigen, kita ada hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Jadi cikgu label dekat sana, O untuk oksigen, H untuk hidrogen, E untuk elektron, E huruf kecil, dan nombor pengoksidaan sebagai N. Jadi kita boleh baca dari atas ke bawah, OHN. Jadi murid akan tahu OHN, kemudian pengoksidaan tambah oksigen, tolak hidrogen, tolak elektron, tambah nombor pengoksidaan. Okey, murid-murid kalau kita nak tahu, kita tak nak tertukar. Okey, murid-murid harus hafal satu belah. Sebab bila kita jawab soalan, bila kita tahu pengoksidaan, kita akan automatik tahu untuk penurunan. Betul. Itu tips daripada cikgu lah. Kalau kita hafal dua-dua, dibimbangi kita akan tertukar. Betul. Okey, faham? Okey, yang salah satu maksud nak menerangkan maksud pengoksidaan dan penurunan ialah satu tindak balas. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan pasal OHN tadi. Okey, contoh cikgu nak bagi. Okey, kita balik ke slide tadi. Boleh. Okey.
Contoh kita ada tindak balas antara kuprum oksida dan juga karbon. Ini ialah tindak balas pengekstrakan biji lah daripada logam. Baiklah, kuprum akan menjadi logam kuprum dan karbon ni akan menerima oksigen menjadi karbon dioksida. Okey? Okey. Jadi, so cikgu seimbangkan dulu persamaan ni. Okey, baik. Di sini cikgu nak tanya murid cikgu. Cikgu nak tanya murid cikgu. Daripada dua bahan kimia ni, kita ada kuprum 2 oksida dan juga kita ada karbon. Okey, cikgu nak tahu yang manakah mengalami proses pengoksidaan dan yang mana mengalami proses penurunan. Dan macam mana dia hafal? Dia dengar tak apa yang cikgu bagi tahu tadi? Okey, sekarang ni cikgu nak mempersilakan murid cikgu yang pertama. Siapa tu cikgu? Yang mana satu boleh angkat tangan? Siapa yang ni yang boleh jawab yang ni? Okey. Yang boleh jawab soalan cikgu boleh angkat tangan. Sri kan? Okey. Okey, sila Sri. Macam mana awak nak tahu yang mana kuprum 2 oksida ataupun karbon yang mengalami proses pengoksidaan? Kuprum 2 oksida mengalami proses penurunan dan menjadi kuprum. Okey. Karbon pula mengalami proses pengoksidaan dan menjadi karbon dioksida. Baik. Okey, Sri cakap tadi kuprum 2 oksida sebab di akhir tindak balas kuprum 2 oksida telah hilang oksigen. Jadi bila kita hafal daripada OHEN tadi, bila hilang oksigen, tindak balas kuprum 2 oksida kepada kuprum ialah tindak balas penurunan. Okey, dan sebaliknya lah untuk bahan yang pertama penurunan, bahan yang kedua mestilah pengoksidaan. Okey? Pengoksidaan. Okey. Sebabnya karbon telah menerima oksigen. Macam tu. Terima kasih Sri. Okey, baiklah. So kita pergi kepada perkara yang definisi lagi untuk pengoksidaan dan penurunan tapi dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Baiklah, dekat sini kita ada tube U. Okey, ini kita namakan sebagai tube U, bentuk dia U. Okey, kita ada dua jenis bahan kimia dekat sana. Kalau Akmal boleh nampak bahan kimia tu, satu ferrum 2 sulfat, warna dia hijau. Betul. Satu lagi ialah larutan kalium manganat 7 berasid, warna dia ungu. Okey. Okey, dan ada asid sulfurik sebagai pemisah kepada dua larutan tersebut. Baiklah, dua larutan ini, salah satu larutan merupakan ejen pengoksidaan. Dan salah satu larutan ejen penurunan. Baik, tadi cikgu tak terangkan tentang ejen pengoksidaan dan penurunan. Okey, lepas ni cikgu akan terangkanlah. Okey, yang pasti kat sini bila kita nak tengok tube U, okey, murid-murid kena tengok kalau murid-murid jumpa larutan ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat dia mesti akan jadi ferrum 3 sulfat. Okey? Dia akan jadi ferrum 3 sulfat. Kalau murid-murid jumpa ferrum 3 sulfat, okey, ferrum 3 sulfat akan tukar jadi ferrum 2 sulfat. So di antara dua itulah. Okey. Jadi sekarang ni ferrum 2 sulfat berwarna hijau akan menderma satu lagi elektron, okey, untuk menghasilkan ferrum 3 sulfat. Itu yang jadi bila menderma elektron, ingat lagi OHEN tadi? Ingat cikgu? Jika hilang elektron, maksudnya ferrum 2 sulfat mengalami pengoksidaan. Kan OHEN tambah tolak tambah. Betul. Yap. Okey. So dekat sini cikgu nak tanya, siapakah yang boleh jawab apakah yang berlaku kepada larutan ferrum 2 sulfat yang berwarna hijau tadi? Okey, murid cikgu yang kedua. Okey, siapa tu? Boleh angkat tangan? Saya. Okey, silakan. Ferrum 2 sulfat bertukar jadi ferrum 3+. Dia bertukar warna perang. Bagus. Jadi ferrum 2 sulfat berwarna hijau. Okey, lepas itu dia akan bertukar kepada ferrum 3 sulfat, iaitu larutan yang berwarna perang. Terima kasih Anik. Okey, bagus. Kemudian okey, kita ini adalah persamaan setengah persamaan bagi dua-dua sisi tube U tadi. Okey, kalau kita tengok kotak yang berwarna hijau itu ferrum. Okey, ion ferrum Fe2 positif itu ialah ion ferrum telah menderma elektron. Elektron yang berada di belakang maksudnya derma elektron.
okey, menderma 1 elektron. Jadi ion ferrum 2 tadi bertukar kepada ion ferrum 3 positif yang berwarna perang. Okey, yang di sebelah lagi, okey, iaitu ejen pengoksidaan, larutan kalium manganat. Okey, ion manganat, okey, dan juga ion hidrogen daripada asid menerima 5 elektron untuk menghasilkan ion mangan dan juga air. Okey, jadi kalau elektron berada di sebelah menerima elektron, okey, itu merupakan proses penurunan. Baiklah, macam mana kita nak mengenal pasti ejen-ejen pengoksidaan dan ejen-ejen penurunan? Baiklah, satu caranya ialah dengan cara hafal. Hafal biasalah. Biasa murid kalau pembelajaran mesti kena menghafal, mesti ada satu mengingat, okey, kaedah mengingat. Itu satu cara. Yang kedua, kita guna konsep. Biasanya murid-murid kimia menggunakan konsep lebih sesuai. Lebih sesuai guna konsep. Jadi apabila diberi banyak situasi, murid ini dapat menyelesaikan masalah. Okey. Baiklah, untuk ejen-ejen pengoksidaan, sebenarnya ejen pengoksidaan mengalami penurunan. Proses dia ialah penurunan. Okey, jadi penurunan maksudnya menerima elektron. Okey, kalau Akmal tengok semua tindak balas ini, setengah persamaan ni, semuanya menerima elektron. Ini tambah elektron, tambah 5 elektron, tambah 6 elektron. Okey, tambah 2 elektron, okey, dan seterusnya. Jika menerima elektron, itu adalah tindak balas penurunan, dan ejen-ejen semua ni, bahan-bahan kimia ini kita panggil ejen-ejen pengoksidaan. Ejen-ejen pengoksidaan. Okey. Menerima elektron. Okey, ejen-ejen penurunan pula ialah ejen-ejen bahan-bahan kimia yang menderma elektron. Okey, itu adalah barisan bahan-bahan kimia yang menderma elektron. Macam mana nak tahu setengah persamaan yang menderma elektron? Kita tengok setengah persamaan, di belakang sekali kita ada didapati ada 2 elektron. Betul. Ya, 2 elektron. Maksudnya tambah 2 elektron di belakang. Maksudnya bahan kimia itu menerima, minta maaf, bahan kimia itu menderma elektron. Menderma elektron. Jadi cikgu nak tanya, okey, cikgu nak tanya Amira pula. Okey. Macam mana Amira boleh hafal ejen-ejen penurunan ni? Dan juga ejen-ejen pengoksidaan. Bagi salah satu pun boleh. Macam mana tu Mira? Macam mana? Bagi ejen pengoksidaan, saya akan lihat bahan yang terima elektron. Maka bahan tersebut adalah yang mengalami penurunan. Bagi ejen penurunan, saya akan melihat bahan yang menderma elektron. Maka bahan tersebut adalah yang mengalami pengoksidaan. Cara dia macam tu. Terima kasih Amira. Maksudnya Amira mengamalkan konsep. Dia bukan mengamalkan teknik hafal sahaja. Tapi dia faham kan? Dia faham. Yang penting faham. Ya. Jadi Amira boleh menghafal. Ya. Okey. Baiklah. Sekarang ni cikgu akan pergi kepada pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Tadi cikgu kata nombor yang ada pada formula, okey, itu adalah nombor pengoksidaan. Contohnya H positif 1. Positif 1 itu adalah nombor pengoksidaan. Okey. Jadi kat sini cara nak mengira nombor pengoksidaan ialah dengan menggunakan persamaan linear. Asas matematik mudahlah. Contohnya nombor pengoksidaan fluorin dalam sebatian hidrogen fluorida HF, okey. Fluorin ialah yang F. Okey. Okey, jadi kalau kita nak cari F, okey, hidrogen kita tahu hidrogen berasal daripada kumpulan 1 yang memang nombor pengoksidaannya positif 1. So ambil positif 1 tambah dengan X. X itu ialah unknown ataupun sebarang huruf yang diwakili untuk fluorin. Jadi kita samakan dengan kosong kerana sebatian ni ialah sebatian neutral. Dan kita dapati X sama dengan negatif 1. Okey, fluorin nombor pengoksidaannya negatif 1. Itu cara menghitung. Kemudian kalau kita nak murid-murid di rumah boleh menghitung nombor pengoksidaan klorin, okey, yang cikgu dah hitamkan tu, dah cikgu dah gelapkan tu, boleh menghitung nombor klorin menggunakan kaedah persamaan linear yang sama. Baik. Sekarang ni pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 juga menerangkan tentang pengoksidaan dan penurunan. Baik, di sini ion ferrum 2 macam tadi, macam dalam tube U tadi pun ada ion ferrum 2. Ion ferrum 2 cikgu kata mesti dia akan bertukar kepada ion ferrum 3 dengan cara menderma 1 elektron. Begitulah sebaliknya, ion ferrum 3 akan bertukar kepada ion ferrum 2 bila
menerima elektron. Okey, dekat sini cikgu nak tanya Andy. Okey, Andy yang boleh jawab soalan. Berikan warna, perubahan warna yang berlaku kepada tindak balas antara ion ferrum 2 positif kepada ion ferrum 3 positif. Silakan. Apakah perubahan warna dia yang boleh diperhatikan? Larutan hijau bertukar perang. Larutan hijau bertukar warna merah katanya cikgu. Perang. Merah. Perang. Bagus. Perang. Terima kasih Andy. Okey, betul. Kalau kita tengok gambar rajah tu pun memang ion ferrum 2 positif berwarna hijau dan ion ferrum 3 positif berwarna perang. Baiklah. Seterusnya ialah sel kimia. Baik, sel kimia murid-murid kena pasti. Okey, ini cikgu secara ringkaslah. Murid-murid kena pasti yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif. Okey, di terminal negatif logam akan menderma elektron yang mana akan berlaku tindak balas pengoksidaan. Terminal positif pula logam akan menerima elektron yang mana akan berlaku penurunan. Baiklah, dekat sini siapa yang boleh jawab? Yang mana satu terminal negatif untuk sel kimia ini? Adakah magnesium ataupun kuprum? Okey. Ada siapa? Yang mana terminal negatif? Terminal yang menderma elektron. Adakah magnesium atau kuprum? Anik kan? Anik boleh jawab? Anik? Okey, terminal negatif. Silakan Anik. Magnesium. Okey, dah ada dekat sana terminal negatif. Jadi terminal negatif ini ialah logam magnesium menderma atau menerima elektron? Menderma. Betul. Jadi kalau ikut Ohen, menderma elektron ialah pengoksidaan. Okay. Bagus Anik. Kemudian soalan untuk Akmal pula. Ada soalan? Silakan cikgu. Okay. Tajuk pengaratan. Okey. Soalan cikgu, apakah warna karat? Warna karat tu cikgu, ada dekat situ tu cikgu. Karat dia macam warna perang tu cikgu. Macam coklat-coklat, keperangan kan? Betul, warna karat ialah perang. Betul. Itu saja cikgu? Itu saja soalan untuk Akmal. Cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan terangkan pengaratan ni dalam soalan nanti. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Saya nak pastikan betul ke warna karat tu warna perang. Semuanya selepas ini di dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022. Cikgu, saya dah faham dah bagi bab ini cikgu. Saya nak soalan lah daripada cikgu supaya cikgu uji saya punya ilmu pengetahuan ni. Boleh ke cikgu? Boleh, sangatlah boleh kat sini. Jom cikgu. Baik, jom. Baiklah, untuk kita menghadapi ujian nanti, kita ada kertas 1, kimia. Betul. Tadi daripada kertas 1, 2 dan 3. Baiklah, kita nak praktis, nak buat latihan tentang kertas 1 dahulu. Okey. Baiklah, untuk soalan yang pertama, okey, kita nak ujilah. Tadi cikgu dah bagi penerangan sedikit. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pengoksidaan? Baiklah, cikgu suruh mungkin anak murid cikgu yang boleh jawab. Baiklah, siapa yang nak menjawab ni? Okey, antara pilihan jawapannya ialah A, B atau C. Senang dan apakah, apakah sebab kenapa dia pilih jawapan itu? Baiklah, siapa ni? Kenapa C kan? Okey, boleh angkat tangan? Saya cikgu. Silakan. Jawapannya B, hilang elektron. Okey, tindak balas pengoksidaan, hilang elektron. Jom kita tengok. Betul ke? Okey, jawapan Sri betul. Ya. Baiklah Sri, kenapa awak kata hilang elektron? Bagaimana awak tahu hilang elektron, sesuatu bahan yang hilang elektron ialah tindak balas pengoksidaan? Ya. Berdasarkan OH yang cikgu terangkan tadi, apabila sesuatu bahan menderma atau hilang elektron, bahan tersebut mengalami tindak balas pengoksidaan.
Oh, Bagus. lengkap jawapan ni, cikgu. Lengkap. Dia memang dah hafal lah apa yang cikgu ajar. Kasih Sri, bagus. Tahniah Sri. Okey, soalan seterusnya, cikgu. Soalan seterusnya, masih lagi kertas 1, soalan aneka pilihan. Antara berikut yang manakah tindak balas penurunan? Tadi pengosidaan, sekarang penurunan. Baiklah, antara pilihan jawapannya ialah okey, A sampai D. A, karbon menerima oksigen, atom zinc kehilangan elektron, C, hidrogen sulfida kehilangan hidrogen, dan D, molekul bromin menerima elektron. Baiklah, apakah pilihan jawapan murid cikgu? Adakah A, B, C atau D? Ya. Baik, Amira. Jawapannya D. Bromin menerima 2 elektron. Molekul bromin menerima elektron. Kita tengok, cikgu. Okey, betul jawapan Amira. Amira boleh bagi tahu sebab mengapa Amira memilih bromin. Ya. Kenapa Amira kata bromin yang menerima elektron ialah tindak balas penurunan? Sebab Tunjukkan dekat kamera, Amira. Okey, tengah sikit. Okey, bromin. Bromin formula dia ialah Br2. Jadi bila elektron berada di depan, maksudnya tambah elektron itu menerima elektron. Jadi molekul bromin menerima elektron menghasilkan ion bromida. Sebab tu jawapannya D, betul, cikgu? Ya, betul. Ya. Kasih Tahniah, Amira. Okey, seterusnya. Seterusnya, soalan yang ketiga. Apakah nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam magnesium hidrida? Magnesium hidrida mempunyai formula MgH2. Jadi kita nak cari berapakah nilai H2 itu. Okey, antara pilihan jawapannya ialah okey, ini cikgu buka untuk murid cikgu menjawab. Okey. Ada sesiapa ingin menjawab? Okey, apakah pilihan jawapan untuk hidrogen, nombor pengoksidaan hidrogen tadi? Okey, Andy? B negatif 1. B negatif 1. Baiklah, Andy boleh tunjukkan tak macam mana Andy mengira sehingga mendapat jawapan negatif 1. Negatif 1 tu jawapan yang betul. Okey, ada tak pengiraan kat sana? Okey, baik. Okey, dia dah kira. Okey, H2 telah digantikan dengan X yang mana X tu ada 2. And then menggunakan persamaan linear ringkas, kita dapati X bernilai negatif 1. Baik, ini persamaan linear ringkas kita guna kaedah matematik mudah lah. Terima kasih, Andy. Terima kasih, Andy. Besar tulisan dia, cikgu. Ya. Okey, untuk soalan yang keempat, persamaan berikut menunjukkan tindak balas di antara ferrum 3 oksida Fe2O3 dengan karbon monoksida. Okey, yang manakah merupakan perubahan nombor pengoksidaan yang betul bagi ferrum. Baiklah, pilihan jawapan dia okey, antara A hingga D. Okey, cikgu nak jemput seorang lagi murid cikgu bersama dengan sebab mengapa dia pilih jawapan tersebut. Okey, silakan. Amira, betul? betul. Alright. Jawapan dia A. Okey, jawapan A ya. Kenapa? Sebab 3 elektron menjadi kosong. Ferrum 3 menjadi ferrum sahaja. Ferrum 3 positif mempunyai nilai nombor pengoksidaan positif 3. Ferrum 3 positif menjadi ferrum, logam ferrum, yang mana logam ferrum tiada nombor pengoksidaan. Jadi kosonglah. Jadi positif 3 bertukar kepada kosong. Okey, jawapan Amira dengan saya betul, cikgu. Kasih. Okey, Tanya seterusnya. Baik, soalan yang kelima, setengah persamaan manakah yang menunjukkan bahan tindak balas bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, diingatkan ejen penurunan ialah ejen itu sendiri mengalami pengoksidaan yang menderma elektron. Baik, cikgu nak panggil Sri. Okey, pilihan jawapannya ini. Okey, apakah pilihan jawapan Sri tadi? Jawapannya B, 1 dan 3. Okey, dia kata B1 dan 3. Okey, magnesium menderma elektron dan yang ketiga ialah ion klorida menderma elektron. So, dua-dua 1 dan 3 menderma elektron. Okey, maaf. Itu. Okey, menderma elektron. Jadi jawapan Sri 1 dan 3 B. Jadi betul. Okey, ini cikgu. Soalan terakhir ni, cikgu. Apakah soalannya? Kalau kita tengok. Soalan terakhir tentang tube U. Okey. Tube U ni sinonim dengan anik. Okey, Raja menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tindak balas redox melibatkan pemindahan elektron pada satu jarak. Kenapa kita panggil satu jarak? Sebab elektron tu dia bergerak melalui wayar daripada bahagian
kanan ke kiri atau sebaliknya. Oh. Maksudnya elektron boleh bergerak. Sebab tu kita guna tube U. Bukan sekadar kita guna bika ataupun tabung uji lah. Ni Anik mesti boleh jawab ni cikgu. Mesti boleh jawab. Ah. Baiklah Anik, antara berikut yang manakah betul? Okey, antara pilihan jawapannya. Jawapan dia D. Okey, mari kita lihat jawapan D. Okey, betul. Okey, yang tadi dalam tube U tadi kita ada proses peroksidaan berlaku pada ferrum 2. Bila kamu tengok ferrum 2, okey, terus teringat dia akan jadi ferrum 3. Betul. Cikgu dah cakap banyak kali kan mengenai itu. Jadi memang itu adalah tindak bala peroksidaan. Manakala pasangan yang sebelah tube U yang satu lagi, mestilah dia menerima elektron. Dia mesti ada satu pasangan menerima elektron dan menerima elektron. Jadi air bromin yang berada pada sebelah bahagian yang satu lagi menerima elektron yang mengalami proses penurunan. Okey, dan ejen pengoksidaan yang ditanya di sini ialah yang mengalami penurunan, iaitu air bromin. Air bromin. Sebab itulah jawapannya adalah D. Betul cikgu? Betul. Okey, itu baru apa orang kata kertas 1 kan cikgu kan? Betul. Kalau kertas 2 pula macam mana kalau nak tahu semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Marilah mari masuk ke kelas. Wah, tiba-tiba kita nyanyi pula kenapa ni cikgu ni? Ini merupakan orang kata segmen terakhir cikgu. Kita nak tengok kertas 2 ataupun soalan contoh bagi kertas 2. Betul cikgu ni? Betul. Okey, jom kita cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Akmal seronok belajar hari ini. Nampaknya dia faham. Baiklah. Murid-murid cikgu pun faham. Ya cikgu. Okey, untuk meneruskan lagi sukses ini, kita pergi kepada kertas 2. Okey, kertas 2 satu elemen yang penting juga. Ada 100 markah dalam ujian nanti. Baiklah, untuk soalan yang pertama, okey, Akmal pernah biasa tengok karat kan? Ya cikgu. Ini salah satu item yang jenis mudah berkarat lah, iaitu besi. Betul. Baiklah, kat sini Raja menunjukkan lapisan kepingan perang yang telap air di atas permukaan pisau. Rasanya apa ya kepingan perang tersebut? Jadi soalan ini akan ditanya di dalam ujian. Baiklah, yang pertama, namakan proses pembentukan pepejah perang tersebut dulu. Baiklah, siapa yang ingin jawab? Saya, Cik. Markah Silakan. 1. Baiklah. Nombor 1, prosesnya proses pengaratan. Pengaratan. Akmal rasa betul tak? Cikgu, 100% apa yang diberikan jawapan oleh murid kita ni cikgu? Sri, Saya setuju cikgu. Betul, memang betul. Sri dan juga Akmal memang betul lah. Ya. Okey, jawapannya adalah pengaratan. Baiklah, untuk soalan yang kedua, okey, yang ini cikgu akan terangkanlah. Jika soalan meminta anda untuk melukiskan gambar Raja berlabel, menunjukkan mekanisme di atas, iaitu mekanisme pengaratan. Jadi murid-murid perlulah melukis seperti ini. Baiklah, gambar ini gambar cikgu yang bukan cikgu lukis, tapi kita lukis secara draft. Kita boleh draftkan, kita boleh membiasakan diri melukis. Okey, di mana kita perlu ada kepingan ferrum, iaitu ataupun kepingan besi. Okey, kepingan besi akan berkarat dengan kehadiran dua syarat, dua bahan kimia. Akmal rasa apa dua syarat pengaratan? Air cikgu. Ya, satu air, satu lagi Udara cikgu. ya, betul. Udara yang mengandungi oksigen. Betul cikgu. Betul. Wow. Jadi cara kita nak melukisnya, kita letak satu kepingan besi dan letak satu titisan air di atas kepingan besi. Okey, dan terdedah kepada oksigen. Baiklah, so akan berlaku proses pengoksidaan dan penurunan. Okey, yang mana pengoksidaan ialah di sini, berlaku di sini. Okey, ferrum ataupun besi akan menderma 2 elektron untuk menjadi ion ferrum 2 positif. Baik. Yang 2 elektron yang didermakan tadi akan mengalir ke tepi pinggir air. Okey, di sini oksigen dan juga air akan menerima elektron yang telah didermakan oleh besi tadi ataupun ferrum. Baik. So bila sesuatu bahan kimia menerima elektron, bahan kimia tersebut mengalami penurunan.
Jadi, okey, ulang balik. Ferrum mengalami pengoksidaan, manakala air dan oksigen mengalami penurunan. So, ada dua tindak balas di situ. Jadi, jika murid melukis macam ni, berserta dengan label, okey, murid akan mendapat 3 markah. Oh, okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, untuk kertas 2. Pengekstrakan iodin daripada rumpai laut dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida beresid ditunjukkan dalam persamaan ion yang berikut. Okey, 2 mol ion iodida bertindak balas dengan H2O2 ialah hidrogen peroksida dan juga 2 mol ion hidrogen untuk menghasilkan 1 mol iodin dan juga 2 mol air. Okey, apakah soalannya? Soalan suktur. Yang pertama, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan iodin. Okey, 1 markah maksudnya 1 perkara yang murid kena jawab. Baiklah. Okey. Siapa yang ingin jawab soalan ni? Silakan. Saya cikgu. Okey, baiklah. Ni Nombor iodin, pengoksidaan iodin berubah dari -1 kepada 0. -1 kepada 0. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey, betul. 2 mol ion iodida bertukar kepada 1 mol iodin, bermaksud bila kita tengok di atas, nombor di atas, okay, kita dapati ion iodida -1 dan iodin tak ada nombor kat atas. Nombor kat bawah itu ialah nombor bilangan atom. Nombor di atas tak ada, maksudnya kosong. Jadi perubahan nombor dia -1 kepada 0. Okey, bagus Anik. Baiklah, soalan kedua, tulis tengah persamaan untuk tindak balas pengoksidaan. Ni murid kena tulis. Jadi siapa yang dah tulis dan nak jawab soalan ni? Siapa yang dah tulis? Siapa yang dah tulis, dah buat? Siapa tu? Andy ke? Okey, silakan. Kita tengok betul ke tak. Okey. Baiklah, Andy. Okey, tengah sikit. 2 mol ion iodida menghasilkan 1 mol iodin. Okey, dan belakang tu ada tambah 2 elektron. Maksudnya menderma 2 elektron. Baiklah, kita tengok jawapan. Okey, betul. Betul Andy, terima kasih. Ion iodida bertukar kepada iodin. Okey, dalam masa yang sama menderma elektron dengan cara menderma elektron. Okey, jadi mengalami ini adalah bila menderma elektron ikut ohen tadi. Ikut ohen yang cikgu bagi tadi, menderma elektron ialah tindak balas pengoksidaan. Baiklah, soalan yang ketiga. Okey. Nyatakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Dekat sini kita nampak markah 2. Soalan pun dalam satu ayat soalan tu ada 2. Satu ejen pengoksidaan, satu lagi ialah ejen penurunan. Murid kena jawab 2 poin di sini. Tak boleh jawab satu ejen pengoksidaan saja. Baiklah. Siapa yang nak jawab soalan ni? Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Silakan. Okey. Apakah ejen pengoksidaan? Apakah ejen penurunan? Hidrogen peroksida mengalami penurunan untuk menghasilkan air ataupun H2O. Jadi, hidrogen peroksida merupakan ejen peroksidaan. Iodin mengalami penurunan untuk menghasilkan iodida. Jadi, iodida merupakan ejen penurunan. Okey, bagus. Amira jawab 2 jawapan. Okey. Iaitu Amira telah menjawab ejen pengoksidaan ialah sebatian hidrogen peroksida H2O2. Kenapa dia kata itu adalah ejen pengoksidaan? Kerana hidrogen peroksida mengalami penurunan. Okey, dia macam kalau mengalami proses penurunan, bahan itu sendiri ialah ejen pengoksidaan. Okey, dan sebaliknya lah. Okey, di sini ion iodida mengalami penurunan. Prosesnya penurunan. Jadi ion iodida itu sendiri kita panggil dia sebagai ejen pengoksidaan. Dia macam terbalik. Jika mengalami penurunan, ejen pengoksidaan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Baiklah, cikgu teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey, ini kita ada situasi Rajah menunjukkan perbualan antara Lily dengan ibunya di sebuah kedai runcit. Baik. Okey,
Lily dinasihati oleh ibunya supaya tidak mengambil makanan tin yang sudah kemek. Agaknya Akmal kenapa ya? Tak boleh cikgu sebab macam cikgu terangkan tadi kan, apabila pengoksidaan ini berlaku, wah. Inilah cikgu kalau makanan kemek ni kan kita tahu dia akan rosak lah cikgu. Dan secara tidak langsung juga apabila makanan rosak dan seseorang itu bila dia makan nanti sakit perut cikgu. Ya, dia boleh memudaratkan kesihatan. Itu kalau secara yang amnya lah. Betul. Kalau secara kimianya. Okey, bagus. Soalan ini dia ada kaitan dengan kehidupan harian kita. Betul. Betul yang Akmal cakap tadi, boleh memudaratkan kerana bila tin yang kemik ni dia akan membebaskan bahan kimia, kan? Baiklah, apa bahan kimia tersebut? Okey, kita tengok soalan. Soalan ini memang soalan yang selalu ditanya dalam ujian. Baiklah, tin makanan yang diperbuat daripada ferrum, okey, sebenarnya telah disaluti dengan sternum. Sternum ni merupakan timah. Bahasa Melayu timah. biasa kita panggil sternum sebagai timah. Timah, okey. Mengapakah makanan dalam tin yang kemik tidak selamat dimakan? Terangkan. Okey, kita tengok markah, 6 markah. Murid dah risau. Macam mana nak dapat 6 markah? Markah yang terlalu banyak. Okey, baiklah. Kalau 6 markah murid-murid, mesti kita ada 6 poin yang kita perlu terangkan. Okey, sekarang ini cikgu nak murid cikgu terangkan. Okey, ada tak dapat poin? Adakah dapat markah? Adakah cukup 6 markah ataupun boleh memberi idea tentang cara nak menjawab soalan yang macam ni? Okey, siapa tu? Siapa ya yang boleh jawab soalan ni? Okey, Sri. Lapisan sternum pada permukaan makanan bertujuan untuk mengelakkan proses pengoksidaan berlaku. Lapisan sternum melindungi permukaan besi daripada terdedah kepada oksigen dan air. Apabila tin makanan kemek, besi akan terdedah kepada oksigen dan air. Sternum merupakan logam yang kurang elektropositif daripada besi. Ini akan mempercepatkan pengaratan besi. Karat yang terhasil akan mencemarkan makanan. Maka makanan dalam tin tidak lagi selamat untuk dimakan. Betul cakap Akmal tadi. Akmal cakap makanan akan tercemar dan boleh memudaratkan kesihatan kita jika kita makan. Baiklah, antara jawapan yang Sri bagi tahu tadi, cikgu nampak ada ke 6 poin tersebut. Baiklah, cikgu ulang kembali apa yang Sri dah bagi tahu. Okey, lapisan sternum ataupun lapisan timah pada tin makanan bertujuan untuk mengelakkan proses pengoksidaan berlaku, iaitu proses pengaratan besi. Baiklah, jika lapisan sternum ni bila tin tu kemek, lapisan sternum akan pecah. Jadi akan mendedahkan besi itu kepada oksigen dan air. Okey, tadi kita dah belajar pengaratan. Oksigen dan air akan menyebabkan pengaratan besi. Jadi, bila besi berkarat, karat akan memasuki makanan dan mencemarkan makanan. Betul. Jadi, disebabkan adanya sternum di sana, sternum merupakan logam yang kurang elektropositif yang mana dia akan mempercepatkan lagi proses pengaratan. Ui, lagi bahaya je. Lagi dalam masa yang tidak lama, dalam masa yang sekejap, makanan kita akan sangat mudah tercemar. Itulah kita tak boleh mengambil makanan yang bertin kemek. Itu dia cikgu. Yang tadi itu merupakan soalan terakhir cikgu kan. Dan saya pasti murid-murid dan talian tadi pun dapat menjawabnya dengan baik dan mereka sendiri pun faham cikgu mengenai bab yang cikgu terangkan kali ini, iaitu keseimbangan redox cikgu. Baik, sebelum kita nak menutup tirai sukses SPM 2022 kali ini, mungkin cikgu ada rumusan yang ingin diberikan kepada murid-murid yang sedang menonton sukses SPM. Silakan cikgu. Terima kasih Akmal. Okey, jadi rumusan untuk tajuk hari ini, murid-murid perlulah mengetahui bagaimana proses pengoksidaan dan penurunan. Ikut tips yang cikgu beri, iaitu hafal Ohen tadi. Okey, tambah, tolak, tolak, tambah. Okey, dan penurunan tu sebaliknya lah. Okey, itu untuk tahu pengoksidaan dan penurunan. Okey, untuk ejen pula, ejen pengoksidaan dan penurunan, bahan-bahan yang menderma elektron mengalami pengoksidaan dan dalam masa yang sama mereka juga adalah ejen penurunan. Begitulah sebaliknya, bahan-bahan kimia yang menerima elektron mengalami penurunan dan bahan-bahan kimia tersebut juga adalah sebagai ejen pengoksidaan. Itu secara
keseluruhan untuk menerangkan tentang tindak balas redox. Senang kata kalau anda hafal hand tu apa cikgu, Ya, insya-Allah semuanya dipermudahkan. Wah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Nik dan tak lupa juga kepada murid-murid kita ni cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin 2 Selangor dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Atika. Sampai di sini saja sukses SPM 2022 kali ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Bye bye.